with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Creepy atau kisah seram pada bulan Ramadan. Dan kali ni Kamar bawa dua kisah daripada dua orang subscriber. Dan subscriber yang pertama ada dua cerita seram yang dia nak kongsikan kat kita. And kisah yang terakhir ni bagi Kamar agak misteri yang akan meningkatkan kita tanda tanya. Jadi marilah kita bersama-sama bertanya-tanya. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama daripada subscriber Laila. Untuk pengetahuan korang, Laila ni dia tak pernah kena ganggu pun sebelum ni lah. Macam ada orang tu daripada kecil, family background dia memang dah biasa dengan benda-benda ni kan. Tapi tidak kepada Laila. Dan gangguan pertama yang Laila perasan berlaku pada ketika dia umur 22 tahun, iaitu pada tahun 2021. So, nak dijadikan cerita, Laila time tu dia baru habis belajar atau baru habis study lah. Jadi dia pun pulanglah ke rumah dia ke kampung dekat Terengganu. And sejak dia balik kampung, Laila jadi agak susah nak tidur malam tau. So, satu hari ni Laila cuba paksa diri dia untuk tidur. Tiba-tiba dia terdengar macam ada satu bunyi tapak kaki orang tengah naik tangga rumah dia. Dan sebenarnya rumah Laila ni ada 2 tingkat and bilik dia ada dekat tingkat atas. That's why dia boleh dengar ada macam bunyi footsteps naik tangga tau. So bila Laila dengar ada orang naik tangga tu, degupan jantung dia jadi laju lah. Sebab apa yang dia fikir masa tu, mungkin ada orang cuba pecah masuk rumah dia atau nak mencuri something. Tapi yang makin peliknya, bunyi tapak kaki tu makin lama makin kuat, seolah-olah dia menuju ke bilik Laila tau. And untuk pengetahuan korang, bilik Laila tak ada pintu. Dia just tutup dengan langsir sahaja. Kemudian Laila perasan ada orang macam tengah selak tau langsir dia. Dan orang tu makin mendekati Laila. Tapi Laila just nampak macam sama-sama. And Laila perasan ada something yang tengah berdiri dekat sebelah katil dia. Korang bayangkanlah waktu tu gelap kan, suasana pun sunyi, sepi, semua orang dah tidur dah. Jadi Laila cuba beranikan diri, dia grab handphone dia, dia buka flashlight yang ada dekat handphone dia tu untuk nak dapatkan kepastian. Dan bila Laila suluh, tak ada siapa-siapa pun dekat situ korang. And benda tu bukan sampai situ je ya. Benda ni terjadi hampir setiap malam. Sampai kata masuk-masuk mimpi dia lah. And dia kerap mimpi benda-benda pelik macam ular. And dia juga pernah mimpi ada sekumpulan orang berjubah hitam datang mendekati Laila. Dan paling banyak dia mimpi pasal ular lah. Kadang-kadang lepas dia solat pun, dia selalu juga terdengar macam orang datang kat sebelah sambil berbisik-bisik. Jadi dia pun tak faham dia sebenarnya kena gangguan apa ni kan. Jadi satu hari ni Laila buat keputusan untuk jumpa dengan seorang makcik yang pandai buat berubat guna perubatan Islam lah. Laila panggil Tok D. So, bila dia berubat, Tok D cakap ada 2 orang yang menghantar pada Laila ni. Sudah. Tak terfikir langsung yang Laila ni sebenarnya kena sihir tau. Masalahnya 2 orang. Tok D kata seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Punca lelaki ni hantar santau dekat Laila sebab Laila ni dulu pernah reject dia guys. Laila pun tak pasti siapakah lelaki tu. Sebab setahu Laila, dia reject orang dengan cara baik, tak pernah sampai berdendam. Wow, Kamar rasa macam banyak je. Sampai dia tak tahu mana satu kan. Okay, tak apa. Lepas tu, reason punca kenapa si perempuan tu pula menghantar santau kepada Laila, sebab katanya dengki. Lelaki yang perempuan tu suka, sebenarnya suka dekat Laila. Kemudian Tok D pun bagilah air tawar untuk sekadar ikhtiar lah dekat Laila ni kan. Jadi lepas Laila minum air tu, dia terus termuntah-muntah 2 hari berturut-turut tau.
memang muntah je. Tapi Alhamdulillah lah lepas pada tu dah tak ada apa-apa gangguan lagi dah. So itu kisah pertama pengalaman Laila berhadapan dengan benda seram ni. Kisah yang kedua berlaku tahun lepas bulan 6. Waktu tu Laila dapat kerja dekat Subang Jaya. Memang hari raya. Dan Laila menetap dekat satu rumah apartmen yang company tu dah sediakan lah. Laila duduk berdua je dengan housemate dia tau. Time tu Laila masuk rumah tu, Laila agak pelik kenapa bos diorang bagi diorang 2 bilik je sedangkan dalam rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik memang diorang share berdua sebab diorang tidur sama-sama lah. Satu lagi bilik diorang buat untuk sidai baju, basahan macam jemur baju, jadikan ampayan lah. And satu lagi bilik bos diorang kunci. Tapi sebelum bos dia tu kunci, Laila sempat tengok tahu bilik tu sebenarnya. Laila sempat tengok apa yang ada kat dalam tu. Waktu dia usah tu, bilik tu cantik tau. Cantik dan kemas je. Tapi yang peliknya, bos dia tinggalkan kunci bilik tu dalam rumah tu juga. So, boleh je lah sebenarnya Laila ni nak pergi ambil kunci tu dan buka pintu bilik tu kalau dia betul-betul curious kan. And bos dia pun tak ada cakap apa-apa pun pasal bilik tu sebelum dia tinggalkan apartment tu dekat diorang pekerja, 2 orang pekerja dia ni. Tapi masa tu Laila pun malas lah nak tanya kan. Orang dah bagi duduk rumah free tu pun Laila kata dah bersyukur sangat. Sepanjang Laila duduk rumah tu memang sebenarnya selalu terasa aura negatif tau. Tapi tak ada apa-apa pun lah yang berlaku masa tu. And nak dijadikan cerita, lama-lama Laila duduk dalam apartmen tu, dia macam tak usah je bilik yang terkunci tu kan. Of course lah, kalau kamu apa tertanya-tanya kan. Dah kita dah duduk dalam rumah tu pula, lepas tu kita tak tahu apa yang ada dalam rumah tu. Risaulah juga. Kadang-kadang terasa jugalah Laila nak buka pintu bilik tu, dah halang-halang kunci pun ada depan mata je. Tapi bila fikir balik, mungkin ada barang-barang bos kot dalam tu. Jadi dia tak naklah kacau kot kalau tiba-tiba barang hilang ke, dah kena tuduh pula kan. So satu hari ni nak dijadikan cerita, housemate Laila ni balik kampung 4 hari tau. So selama 4 hari itulah Laila kena duduk sorang-sorang dalam rumah tu. Time ni lah korang sebenarnya Laila rasa benda tu macam dah lama tertunggu-tunggu untuk ganggu Laila. Dan inilah masa dia. Satu malam tu Laila tidur tau. Kemudian Laila bermimpi ada seorang perempuan berpakaian baju serba putih sedang peluk Laila dari belakang. Dan dalam mimpi tu Laila tengah baring lah. Lepas tu Laila pusing lah, tolehlah belakang kan nak tengok siapa. Yang dia pandang perempuan tu, muka dia cantik. Lepas tu dia tanya Laila, kau nak tahu sangat ke apa yang ada dalam bilik tu? Laila pun cakap lah, nak. Sebab dalam mimpi tu Laila pun tak faham kenapa dalam mimpi tu Laila macam tak takut dengan perempuan ni. Mungkin sebab perempuan tu cantik dan dia cakap baik-baik dengan Laila. Kemudian perempuan tersebut bawa Laila pergi ke bilik tu dalam mimpi dia ni tau. Dan perempuan tu bukakan pintu tu untuk Laila. Bila dia buka pintu tu, Laila nampak bilik tu sangatlah bersepah dan kotor korang. Padahal masa Laila pernah sempat tengok bilik tu, keadaan bilik tu cantik dan kemas tau. Elok je sebelum bilik tu dikunci lah. Tapi dalam mimpi tu bilik tu kotor gila, bersepah. Jadi lepas Laila tengok keadaan bilik tu, Laila macam terkejut dan takut tau. Lepas tu dia terus terjaga daripada mimpi tu. Dan keesokan harinya Laila pergi kerja macam biasa. Dan sebenarnya Laila masih berdebar dengan mimpi malam tadi. Tapi Laila cuba untuk lupakan mimpi tu sebab risau jugalah. Dia kan duduk sorang-sorang kan, tak dapat tidur pula. Housemate dia pun tak balik-balik lagi kan. Jadi Laila hanya anggap yang tu hanyalah mimpi, mainan mimpi semata-mata. Malam esoknya Laila masih lagi diganggu. And malam tu jugalah housemate dia dah on the way balik, nasib baik. Tapi malam tu on the way balik, sampainya subuh esok pagi. Tapi ya Allah, cerita seram dia ni adalah selepas subuh tu ya. Laila kata macam biasalah lepas subuh dia akan tidur sebab sementara nak tunggu dia pergi kerja pukul 9. So bila Laila dah mula nak terlelap tu kan, Laila terdengarlah pintu rumah terbuka. So Laila fikir housemate dia dah balik kan. So Laila biarkan je lah, waktu tu memang dah ngantuk gila. Lepas tu dia dengar bunyi orang buka pintu bilik pula. Lepas tu dia buka lah mata kan, tengok kawan dia tu, housemate dia tu dah balik. So Laila pun teruslah tarik selimut, sambung lelapkan mata dia. And keadaan waktu tu sebenarnya sama-sama
dia dah macam dah nak masuk ke alam mimpi dah, sebab waktu tu dia dah mamai kan. Dan tengah-tengah nak lelakkan mata tu, tiba-tiba housemate dia yang balik tadi tu peluk dia dari belakang. Tak pernah tau. Jadi Laila macam, kau ni dah kenapa kan? Dia peluk Laila kuat pula tu. Tapi dia tak jawab pun soalan Laila. Dia diam je. Jadi bila Laila toleh ke belakang, terkejutnya Laila bila tengok ada seorang bayi dekat belakang Laila, dan bayi tu tengah sengih-sengih dekat Laila. Dan tu baru Laila perasan yang balik tadi tu bukan housemate dia. Lepas tu Laila cubalah untuk baca ayat kursi, tapi lidah dia terkunci. Aku macam meremang ni. Kamu sebenarnya dalam kemah ni seorang dah malam-malam. Aduh, tapi tak apalah, setan dah kena ikat kan. Lepas tu time tu lah Laila tahu dah yang dia sebenarnya kena tindih. Bila dah lama sangat Laila cuba berlawan dengan benda tu, Alhamdulillah akhirnya Laila tersedar dari tidur. Dan elok lepas Laila terjaga tu, housemate Laila sampai. Yang ni memang betul-betul housemate dia ya. Laila tak pernah tanya dan bercerita pun dekat housemate dia tentang ni. Dan Laila sendiri tak sure sama ada dia pernah kena ganggu ataupun tidak dalam rumah tu. Sebab macam benda ni macam kadang-kadang termasuk dalam tidur dia, dalam mimpi macam tu kan. And Laila kata dia dengan housemate dia ni macam tak ngam sangat lah. Dia just sebagai housemate yang pergi kerja, balik kerja, macam tu je. Lagipun housemate dia ni memang jarang ada kat rumah. Dalam arti kata lain, housemate dia ni agak social sikit lah. Dan tak lama selepas tu Laila berhenti kerja guys. Dia berhenti bukan sebab rumah tu yang mengacau, tapi dia berhenti sebab ada isu kat tempat kerja dia. Dan sepanjang Laila duduk kat rumah tu, dia tak pernah lah diganggu yang macam dia nampak benda tu real kan. Cuma diganggu dalam tidur lah macam tu. And mungkin benda tu tak berani nak kacau sebab Laila ni dia pegang dengan kata-kata mak ayah dia, which is pergi mana-mana kena jaga solat, jaga agama, insya-Allah selamat. Dan setiap malam Laila akan mengaji dekat ruang tamu rumah tu. Itu bagus. And guru-guru agama dia ada pesan juga, benda ni memang suka kacau orang-orang yang sedang membaiki diri dan orang-orang yang menjaga ibadah. So pesanan Laila untuk kawan-kawan dekat luar sana, tolong jaga solat dan agama supaya bila apa-apa terjadi pada diri kita tak mudah jatuh. And bila diganggu dengan benda-benda macam ni, jangan takut sangat sebab Allah sentiasa ada dengan kita. Laila kata makhluk halus ni memang suka buat kita takut supaya kita merayu-rayu pada dia untuk tak kacau kita. Padahal kita tak perlu pun merayu pada dia. Dia pun makhluk yang lemah, tak ada apa-apa kuasa pun. Yang berkuasa hanyalah Allah SWT kan. So, setakat itulah pengalaman kisah seram Laila. Seram betul Laila. Tapi itulah, Laila pun tertanya-tanya sampaikan ke kita yang pendengar ni pun tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya dengan bilik yang berkunci tu. Apa yang bos dia cuba sorokkan sebenarnya. Siapakah perempuan yang berpakaian putih tersebut dan siapakah bayi tersebut? Okay. Korang janganlah pula sampai fikir terbawa-bawa dalam mimpi ya. Okay, kita move on kepada kisah daripada subscriber kami yang kedua. Kisah yang kedua ni tentang asrama tau. So, jaga-jaga budak-budak asrama sekalian. Kita bagi nama dia Liana. So, Liana nak share satu pengalaman seram yang Liana kena masa dia tingkatan 5. And kejadian ni terjadi dekat asrama dia. Sebenarnya sebelum kejadian ni terjadi, awal-awal tu Liana memang dah rasa pelik lah, rasa tak selesa sebab almost 3 bulan ya belakang dia sakit. Belakang dia ni macam selalu rasa berat, rasa lemas. Dan setiap kali Liana ni nak solat, Liana selalu terlupa rakaat berapa. And bila dia tidur pula, dia mesti mimpi buruk, terutamanya ular hitam. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu malam ni, macam biasalah Liana ni memang akan lepak dekat bilik kawan dia. Sebab kawan dia tu bilik lain, kawan dia ni aka best friend dia lah. Dan dalam masa yang sama, ada juga kawan satu batch dia ni, nama dia Ayu bukan nama sebenar, ada dalam bilik tu. Jadi waktu tu diorang tengah sembang macam biasa kan. Sampailah tiba-tiba si Ayu ni duduk dekat sebelah Liana. Tiba-tiba Ayu ni tersentuh tangan Liana. Lepas tu Liana automatik badan dia rasa panas. Lepas tu jantung dia berdegup dengan sangat laju. Lepas tu Ayu macam dah start rasa tak selesa and dia halau Liana. Wait a minute. Ayu ni tak selesa sebab tersentuh tangan Liana yang panas. Tu ke macam mana?
ataupun ada something yang buatkan dia tak selesa kan. Asal sampai halau tu. Lepas tu Liana ni pun larilah ke toilet tau. Dia nak pergi ambil wuduk kan. Sebab time tu memang dia macam dapat rasa yang ada benda lain nak masuk dalam badan Liana. Lepas tu lepas dah ambil wuduk, dia lari ke bilik. Masa dia lari ke bilik tu, dia terserempak dengan seorang kawan dia ni, which is diorang punya satu batch lah kawan dia ni. And kawan dia tu kata, tadi dia ternampak Ayu tu marah dia. Dia kata, mana Liana? Ni barang dia ni ada dekat badan aku sekarang ni. Lepas tu kawan dia ni lari pergi ke cari Liana ni. That's why lah terserempak. Lepas tu dia kunci pintu bilik Liana ni sebab dia takut yang Ayu akan datang nak serang Liana. Okay, yang ni kan kita tak sure tau barang apa yang Ayu maksud kan. Lepas tu time tu Liana punya takut jantung dia laju gila time tu. Tiba-tiba Ayu ni teriak nama dia, menjerit nama dia. Dia suruh Liana datang dekat dia. Lepas tu kawan-kawan batchmate dia yang lain ni semua try tahan Ayu dekat bilik best friend Liana tadi tu. And Liana masih dikunci dalam bilik tu sampailah batchmate dia ni call warden, and then warden call ustaz untuk datang segera. Dalam perjalanan ustaz nak sampai ke situ, ada seorang lagi kawan dia ni nama dia Lara, bukan nama sebenar. Lara pun sebenarnya time tu dia kata dia dah start rasa tak selesa dah sebenarnya. Macam ada something lah, mungkin Lara ni lemah semangat ke apa, wallahualam. And bila ustaz dah sampai, ustaz tanya dekat Lara, mana bilik Ayu tu? Jadi Lara pun bawalah ustaz pergi ke bilik tu. Dia hantar ustaz dekat depan pintu. Sampai je ustaz terus buka pintu. Ustaz pun mulakanlah ruqyah dan sebagainya kan. And korang tahu tak, suara Ayu menangis tu dapat dengar sampai hujung koridor tau. Korang bayangkan. Tapi dalam masa yang sama, something yang pelik juga berlaku dekat Lara ni. Lara ni, dia tiba-tiba terus lari ke bilik dia dalam keadaan yang tak sedar. Rupanya ada benda lain yang dah masuk dalam badan Lara ni. Lepas tu roommate si Liana ni, 2 orang terpaksa pindah ke bilik Lara untuk tengok keadaan dia lah. Dan yang lain masih stay dalam bilik Liana untuk tengokkan keadaan Liana. Sebab Liana pun macam tak okey lagi kan, walaupun dia tak kena rasuk. Lepas tu datanglah lagi seorang ustaz, nama dia Ustaz Awi. Dia datang dekat Lara untuk ruqyahkan Lara. And bila dah selesai 2 orang tu, which is Ayu dengan Lara, barulah Ustaz Awi ni datang ke bilik Liana. Dia bagi air penawar lah. Lepas dia selesai semua tu, semua warden pulang and roommate dia dah start tidur. Tapi korang Liana tak dapat nak tidur malam tu, of course lah kan. Dah lah dia terkejut dengan apa yang terjadi tadi. Malam tu dia tak boleh tidur sebab dia dengar macam-macam bunyi malam tu. Bila dia dah nak start tertidur je, tiba-tiba terdengar macam ada orang berbisik dekat telinga dia, suruh dia bangun. Sebab masa tu dia memang duduk dekat tepi tingkap, and suara tu memang dari tepi tingkap tu tau. Bila dah menjelang subuh je, dia nak bangun solat, tiba-tiba dia perasan ada kesan lebam dekat badan dia. Jadi daripada situlah sebenarnya Liana ni perasan yang dia sebenarnya kena gangguan jin tau. Keesokan harinya tu diorang buat aktiviti kelas macam biasa, tapi sepanjang hari tu Liana langsung tak rasa tenang. Badan dia rasa macam makin berat dan sakit, dia rasa lemas. Sampailah dah start waktu malam, diorang ada prep lah macam biasa dekat dalam asrama kan. Tapi prep tu dekat dalam Dewan. Waktu tu ada satu batch dia ada tau. Time tengah prep tu, tiba-tiba Ustaz Kamal panggil Ayu. Beberapa minit lepas tu, Lara pula tiba-tiba berdiri. Dia tak toleh kiri kanan tau. Dia tiba-tiba berdiri, dia terus berjalan straight keluar daripada Dewan tu and menangis dekat luar Dewan tu. 3 minit lepas tu, tangan si Liana ni dah mula menggigil. And Liana sedar yang dia dah mula rasa pucat. Langsung tak dapat kontrol badan dia, and dia rasa macam badan dia mula kebas. Tak rasa badan dia. Tiba-tiba dia berdiri, dia berlari keluar daripada Dewan, and dia menangis juga keluar daripada Dewan tu. Lepas tu Liana ada terdengar bunyi bisikan yang banyak tau waktu dia keluar tu. And dia perasan ada 2 orang kawan dia dekat sebelah kiri kanan tengah bacakan ayat kursi. Cikgu yang jaga waktu prep dorang ni pun terkejut masa tu. Cepat-cepat bawa dorang ni semua pergi ke surau. Dalam surau tu ada Ustaz Kamal tengah ruqyahkan si Ayu tu masa tu. Lepas tu dorang bawa Liana ni juga dekat Ustaz Kamal tu. Masa Liana sampai je dekat luar surau tu, badan dia jadi keras tau.
Seolah-olah macam ada benda yang menahan Liana untuk masuk ke dalam surau tu. Tapi sebenarnya Liana tak buat apa-apa pun. Bukan dia yang menahan diri dia waktu tu. Liana dapat rasa ada benda lain yang mengkontrol badan dia. Lepas tu kawan dia lagi 2 orang tu terus heret Liana ni masuk ke dalam surau. Lepas dia dapat masuk dalam surau tu, dia nampak Ustaz Kamal. Ustaz Kamal terus start ruqyah. Si Liana ni terus menjerit sampai semua asrama lelaki dan perempuan dengar suara dia menangis, meraung tau. Benda tu kata sakit, sakit, sakit. Ustaz ruqyah sampai benda tu keluar daripada badan Liana. Alhamdulillah selesai. Dan lepas dah selesai ruqyahkan kawan-kawan dia ni, diorang cepat-cepat bawa Liana ni balik bilik untuk berehat lah. Sebab malam tu memang Liana langsung tak ada tenaga dah. Masa dia tidur tu, masa dia rehat tu dia tidur lah kan. Tapi 3 kali dia dengar orang ketuk tingkap dia and bisik dekat telinga dia, suruh dia bangun. Waktu tu Liana memang dah tak larat dah sebenarnya nak pergi tempat lain. Jadi Liana cuba untuk ignore benda tu and dia sambung tidur. Tapi bila dia nak terlelapkan je mata dia dengar bisikan tu makin kuat pula. Sampailah ke subuh barulah dia boleh tidur. And Liana tidur sampailah tengah hari. Lepas tu family dia datang. Family datang ke asrama, bawa dia keluar daripada asrama tu untuk nak pergi berubat dekat luar lah kan. Dan sebelum Liana pergi berubat, family dia bawa singgah pergi lunch kejap tau, pergi makan tengah hari. Tapi waktu dia tengah makan ni sebenarnya dia dah start menggigil. Lepas tu time tu ada nenek dia sekali. Time ni nenek dia perasan lah. Lepas tu nenek dia terus suruh si Liana ni masuk kereta. And nenek dia lah yang bacakan ayat ruqyah sampailah Liana tertidur. Bila sampai je dekat tempat ustaz yang diorang nak pergi berubat tu, kita bagi nama Ustaz Malik, bukan nama sebenar. Dah sampai kat rumah Ustaz Malik ni, Liana terkaku sekali lagi dekat luar rumah dia. Tapi family dia cuba tarik masuk ke dalam rumah tu. And then dia duduk dekat rumah Ustaz Malik tu, barulah dia dapat rasa tenang. Rasa macam ringan badan dia. Lepas tu Ustaz Malik tu kata, benda tu dah duduk dekat luar. Dia tak berani nak ikut masuk sekali sebab tu kamu rasa ringan. Ya Allah, korang bayangkan benda tu tahu nak masuk dalam rumah ustaz tu kan. Jadi dia keluar siap-siap. Kau hancur. Lepas tu Ustaz Malik terus ruqyahkan Liana ni sampailah benda tu dah tak boleh nak ikut Liana. So after dah pulih, Liana pun pulanglah ke asrama macam biasa. Tapi bila malam dia pulang ke asrama tu, dia tengah nak basuh baju tau. Lepas tu nak pergi jemur lah kan dekat ampayan. And diorang punya ampayan ni menghadap hutan. And nak jadikan cerita, masa dia tengah menjemur kain tu, dia dengar ada bisikan panggil nama dia banyak kali tau. Tapi dia macam berkeras tak nak toleh. Dia tak nak pandang hutan tu. Sebab suara tu, bisikan tu datang daripada hutan tu. So dia cuba ignore benda tu. Dia buat tak tahu je. Dia terus ambil wuduk, baca 3 qul, baca doa sebelum tidur and tidur. Dalam 5 minit macam tu, tiba-tiba dia rasa macam tangan dia ni kena cucuk dengan benda tajam. Sakit sangat kata. Tapi still dia rasa penat dah dengan benda ni. So dia cuba untuk tidur, cuba untuk abaikan benda tu kan. Bila dia sambung tidur balik, ada benda goyangkan kaki dia. Tapi bila dia tunduk, tak ada apa-apa. Dia tak nampak apa-apa pun. So dia sambunglah tidur balik. Lepas tu dia terbangun pukul 2 lebih macam tu. And again ada benda bisik nama dia 3 kali dekat tingkap. Tapi dia tak nak tengok sebab dia tahu tu bukan kawan dia. Kalau kawan dia yang panggil dia, kenapa nak kena berbisik betul tak? So bila dah macam tu, dia cuba ignore, dia buat tak kisah. Sampailah dah subuh, barulah benda tu berhenti kacau Liana. Liana dengar bisikan tu hampir seminggu tau, berturut-turut lepas dia pergi berubat tu. After that, dia dah tak dengar dah sebab time tu dia banyakkan baca Al-Quran. So itulah dia. Mungkin korang yang kalau tiba-tiba bangun daripada tidur tak terkena tak jatuh tersembam apa-apa kan, tiba-tiba perasan ada lebam kat kaki tu ke, lebam kat badan tu ke, bawa lah pergi check ya. Sebab tu pun antara tanda-tanda kena gangguan jin tu. So itulah dia kisah experience seram ya yang dialami oleh subscriber Kama. So Kama rasa tu sajalah video untuk hari ni. Kama harap kisah seram kali ni dapat beri pengajaran kepada kita semua. And thank you juga kepada Fina dan Liana sebab sudi berkongsi pengalaman korang dengan peminat creepy sekalian. So Kama rasa tu saja video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.